Alright, selamat datang ke Conform Podcast. And aku Loko. Hari ini aku akan podcast secara solo and YOLO, slow and steady. So welcome back kepada semua pendengar Conform Podcast yang masih lagi mendengar, yang masih lagi support kita orang seperti biasa. Thank you so much and welcome kepada pendengar-pendengar yang mungkin baru, korang baru nak dengar kita orang. So welcome and selamat mendengar. And obviously I am so glad to be back dengan podcast. Walaupun dah bulan 3, tapi ini baru first official kita punya podcast untuk tahun 2022. What a lonely year untuk start tahun baru dengan sendirian. But it's okay, sebab walaupun aku podcast secara solo dan aku sendirian sekarang, tapi di belakang tabir our team still working together lah. Sebab aku dah briefing dekat semua tentang our new format ni lah. Dia macam eksperimen jugalah untuk kita orang. And aku nak tengok flow dia macam mana. And this format takkan ambil masa yang lama lah. Yang aku rasa lebih convenient lah untuk korang dengar. Tak perlu ambil masa yang lama, which is aku rasa best and fresh. Sebab kita orang study pasal topik yang berkaitan. Macam kita pilih topik ni and we discuss, tapi kita tukar sikit. Kita akan tanya opinion orang dekat mana-mana lah. Kita akan cari, macam untuk topik yang ni kita cari dekat social media, kita cari tentang dengan orang terdekat. So harapnya lepas ni episod-episod yang akan datang ni kita akan buat macam tu lah. Kita akan cari random guest, kita akan tanya diorang and kita akan take note. Kita akan jumpa ataupun kita akan buat interview ke macam mana. Kita akan take note dan kita akan summarize kan. Kita akan buat podcast lah. The best thing is macam baru ni kita dapat jumpa face to face dengan responder. Kita tanya random guest tu, kita set dengan dia, kita jumpa dekat satu tempat, then kita tanya dia lah pasal topik berkaitan. And aku rasa best lah, sebab kita jumpa orang baru, orang ataupun idea yang baru, naratif yang berbeza. So aku rasa aku suka benda tu, and that's why aku rasa aku nak try. So topik untuk hari ni adalah, adakah kita aware kepentingan untuk saving selepas kita habis SPM ataupun habis sekolah? Sebab tajuk ni terjadi bila aku dengan Iman lepak satu malam dekat kedai. Kita discuss pasal podcast dan benda-benda lain juga. And kita ada discuss pasal nak bayar PTPTN ni. So bila cerita-cerita pasal PTPTN ni barulah rasa yang fuck, benda ni betul-betul susah jugalah nak bayar. Kalau kau punya PTPTN tu banyak and kau pun tahu status keuangan kau macam mana. So susah sikit lah untuk kau bayar, and kau kena commit bukannya setahun 2 tahun. Kalau kau betul-betul dah, sebab tu cakap kalau kau aware awal, kau boleh habiskan PTPTN kau dalam setahun 2 tahun ataupun tak sampai 5 tahun pun dah boleh kalau kau aware awal. That's why tajuk ni boleh terjadi. And disebabkan tu kita try approach ramai macam followers kita ada juga kita approach, and random person pun ada juga kita approach and kita dapat satu orang lelaki and kita berjaya dapatkan satu orang wanita untuk kita interview and kita tanya diorang pasal topik ni lah. So the first responder is a guy yang korang kalau nak dengar, dia pun one of our members. Kita ada tanya thoughts dia sebab dia free time tu. And kita ada jumpa dekat kedai mamak time tu, like simple, bukannya fancy sangat pun. Kita tanya dia pasal soalan ni, pasal topik ni, adakah kau aware? Dia kata dia aware. Dia aware dengan kepentingan untuk saving lepas sekolah ni. Dia kata dia aware awal dalam umur 17 tahun, masa dia form 5 dia dah aware awal. Yang punca dia aware awal tu adalah disebabkan bapak dia lah. Dia kata at that moment cousin dia ni baru nak kahwin. So bapak dia ni like, yelah, sebagai orang yang lebih tua, aku rasa better untuk aku bagi nasihat dekat orang muda ni untuk menuju ke alam perkahwinan macam tu. So bila bapak dia ni tengah nasihatkan cousin dia ni, so dia ni dengar apa yang bapak dia cakap, dia nasihat. So ada beberapa ayat yang dia quoteskan lah. Contohnya seperti ayat yang dikata, yang bapak ni ada cakap dekat anak buah dia ni, kita ni sebagai lelaki, kita memang kena ada perancangan. Kita perlu ada perancangan sendiri. Kita tak boleh nak tunggu orang rancangkan untuk kita. Sebab perancangan kita sebagai lelaki ni sangat penting.
Sebab aku faham dalam konteks ni, untuk jadi ketua keluarga, kita memang perlu ada perancangan sendirilah. Sebab kau pun nak jadi ketua, kau kena tahu manage kau punya family. But dalam konteks yang berbeza, kita boleh ambil benda yang positif adalah laki dan perempuan perlu ada perancangan sendiri, bukannya laki je lah. Sebab aku rasa perempuan pun memang kena ada perancangan sendiri. You guys pun kena ada planning masing-masing lah. Sebab laki yang ganteng itu tidak menjaminkan kebahagiaan. So korang kena ada planning yang bagus lah, untuk at least untuk selamatkan diri korang, untuk korang survive. And ia ada cakap yang laki ni kalau nak disayangi, memang kena ada something yang untuk dia offer lah kepada orang, barulah ada orang ni boleh disayangi. Dia tak macam perempuan. Perempuan ni dia semula jadi disayangi, memang semula jadi disayangi. So tapi laki ni dia kena ada something to offer, which is itu sebab lah kau kena ada planning. Maybe kau punya planning bagus, ataupun kau punya vision, kau punya manner, kau punya attitude. Maybe kau kena ada duit, maybe kau kena ada rumah, anything yang kau rasa kau boleh offer untuk orang sayang. Sebab itu adalah reality sebagai lelaki lah. And itu macam kenyataan yang menyakitkan, tapi hidup boleh diteruskan sebagai lelaki. And that's why I rasa itulah moment yang di realise yang lelaki ni memang kena prepare awal, kena aware awal, kena planning awal tentang dia punya future and dia punya financial management lah time tu. So that's why dia belajar cryptocurrency at that time. Dia belajar, lepas dia realise dia belajar cryptocurrency seorang-seorang. Dia kata dia belajar sendiri dekat YouTube and start trading. And aku impress, and dalam masa sama aku respect. Sebab untuk belajar trading ni dia perlukan komitmen yang tinggi juga. Sebab dia melibatkan duit and currency, and kau kena lihat banyak benda lah. Dia complicated jugalah. Sebab aku pernah belajar, and the first lesson aku tu dia macam 1 jam. So aku macam tengok dah 15 minit je time tu. And sampai sekarang lah aku tak trading. Sebab aku semua itu susah. Kau kena commit penuh, kau kena fokus. So bukan senang lah. Sebab tu aku impress dengan yang dia boleh commit dengan trading. Dia kata dia dah, sebab dia rasa yang kalau saving sahaja macam rugi, macam sayang, dia kata. So dia kata better daripada saving kita invest duit tu. So even tu kau ada 100, dia akan invest, dia akan beranak, dia akan jadi besar lah. So itu opinion lah pasal saving ataupun awareness dia pasal saving pada usia muda ni. That's why maybe ada yang dengar, maybe tak tahu apa cryptocurrency, maybe tak aware, maybe dengar forex tu apa, maybe tahu investment tu apa, maybe tahu trading tu apa, tapi tak tahu meluas. Maybe lepas dengar ni korang boleh checking bukan check in. Korang boleh checking macam mana, apa itu trading, apa gitu investment, apa itu maybe belajar pasal retirement plan, or maybe start exposekan diri kau dengan ASB. Macam-macam lah sekarang bentuk-bentuk investment yang korang boleh buat. So ini baru juga untuk aku. Aku pun belajar daripada juga yang oh benda ni boleh jadi macam ni, benda ni boleh jadi macam ni. Sebab itu pun dah ada tunjuk kat aku sikit macam nak trading, the graph and everything. So benda tu bukan senang lah. Sebab itu aku try juga trade, banyak yang rugi. Dia buat senang je, untung RM1-RM2. Aku ni rugi 75 sen. So memang bukan kau nak trading bodoh-bodoh lah. Kau kena faham pasang surut graph tu lah, baru kau akan dapat benefit tu lah. So itu sebut sedikit lah yang time tu aku ada borak dengan and dia pun okay je dengan, dia pun tahu yang benda ni sangat penting untuk kau aware awal untuk saving. And the second responder is adalah seorang wanita yang dia adalah followers kita orang, which is Nedi. Shout out to Nedi. And kita interview dia dekat space Twitter. And bagi yang tak tahu, kita memang gunakan space Twitter sekarang dah ada space yang dia macam clubhouse juga. Dia macam ruang untuk kita bercakap lah, untuk yang kita buat macam live, tapi ni versi audio sahaja. So kita interview Nedi ni dekat space Twitter, and aku summarizekan apa yang dia cakap lah, apa yang pendapat dia pasal awareness ni. So bagi korang yang nak dengar full version of that interview, korang boleh
check out dekat kita punya Twitter, korang scrolling sikit dekat kita orang punya timeline tu, then korang akan jumpa lah kita punya live recording yang kita save. Interview Nedi tu, dia full, dia dalam 50 minit lah gitu. So that's why lah aku summarize kan. Kalau aku nak detailkan semuanya, aku rasa akan jadi panjang lah. Alright, so kita interview Nedi. Dia kata dia aware lambat sikit, dia kata dalam dalam saving duit ni. Dia kata dia aware lambat sikit dalam umur 20 tahun gitu. Bila dia dalam diploma, time tu baru dia sedar. Sebab time tu banyak komitmen, macam time tu kau seorang, and time tu kau dah kena manage duit kau sendiri, and time tu pun kau dah start fikir pasal kau punya perjalanan career tu ke mana, kau nak lepas ni nak ke mana, adakah sambung belajar ataupun kau nak bekerja. So bila kau fikir pasal future ni, kau automatic fikir pasal kau punya saving. And at that time dia kata benda tu menguatkan lagi awareness dia pasal masa umur dia 20 tahun tu, masa dia start nak commit. Dia kata dia nak ada kereta. Bila dia ada kereta tu, start dari situlah dia tahu selok belok macam mana nak jaga duit dia, macam mana dia nak manage duit dia daripada tak terlalu spend terlalu banyak tentang benda-benda yang lara ni kan. Dia start belajar dari situ. So aku tanya dia, macam mana kau saving ni? Adakah kau ada rule sendiri ataupun kau punya cara sendiri yang adakah strict, ataupun kau punya ni just balance, ataupun balance ataupun kau punya ni macam santai petang je kau punya saving ni. So dia kata dia tetapkan dengan diri dia, dengan mindset dia adalah dia kena ada goals. Untuk saving specific amount lah setiap ujung bulan ni. Maksudnya setiap bulan ni dia kena achieve this amount. Macam setiap bulan contohnya kau kena achieve 100 untuk saving kau. Begitu. So and dia kata pun dia limitkan expenses dia dalam seminggu. Then a week by week lah. Maknanya daripada seminggu ni dia tahu dalam seminggu kau kena guna RM10 saja. Tak ada RM10. Siannya hidup RM10. Zaman sekarang RM10 ni habis hari makan kedai. So maybe dalam 100 lah kot, lebih make sense. Okay, contoh 100 dia kata 100 kau spend dalam seminggu. Dan baki yang maybe ada baki tu kau simpan. So nanti baki tu yang akan membantu kau untuk capai kau punya target untuk saving berapa sebulan. Macam tu lah dia kata. And dia kata bila dia dah start macam saving semua tu, dia ambil keputusan untuk start business pada umur 21 tahun lah. 21 tahun dia start business kecil-kecilan. And time tu dia macam expose kepada investment. Macam dalam case E tadi, dia saving, dia dapat saving, duit dia saving, then dia invest kepada cryptocurrency. Tapi macam Nedi ni dia invest kepada business lah. Dia ambil duit dia modalkan duit dia berniaga. Alright, dia berniaga kecil-kecilan, dia jual biskut. And dia invest dalam business ni. Dia belajar pasal nak manage duit, macam mana nak jaga cash flow. Lagi banyak lah, lagi advance daripada kau saving sahaja. And financial management kau lebih improve sebab kau sekarang handle bukan saja diri kau, tapi kau handle business kau. And that's why lah benda tu lebih mencabar untuk dia untuk handle dia punya duit. Dalam masa sama dia knowledgeable lah, dia ada pengetahuan. Dia gain dia punya pengetahuan tu through dia punya business. And tak lama, dia kata tak lama dalam business dia tu, tapi ada untung, duitnya boleh rolling, dia dapat untung sikit, dia boleh rolling modalnya balik, untung dia simpan. And at some point dia kata MCO datang. MCO pun menjelma. Dia kata bila MCO menjelma ni, bisnes dia terjejas. And at that time dia punya financial ni drain lah, menurun, downhill. So dia kata the alternative way adalah dia buat part time sikit. Dia buat part time dekat dia punya local areas lah, local cafe dekat rumah dia. Dia buat part time kat situ and gain lah some money. And tapi tak lama sebab dia punya parent is so strict, sebab dia wanita lah, sebab dia perempuan. And balik kerja part time, you guys know lah, mestilah lambat kan. Lagi-lagi sebab dia buat ni part time sambil dia ni belajar. Dia ni belajar siang, pagi sampai petang. After
kelas habis je dia akan buat part time sampai malam. So itulah membimbangkan parents dia lah kot. Kalau aku jadi parents pun risau juga kan, perempuan ni balik lambat sangat, apa-apa boleh jadi, right? So sebabkan dia tahu yang mak ayah dia ni strict, and that's why dia ada ambil juga beberapa job modeling, beberapa job tutor untuk dia yang dia yakin dia boleh buat. And daripada situlah dia saving. Walaupun dia apa orang kata pengajaran yang kita boleh dapat daripada Nedi punya case ni adalah, walaupun dia start lambat, dia well lambat. Macam dia start awal 17, then dia saving, dia invest. Tapi macam Nedi ni dia lambat, walaupun dia well lambat, tapi dia still make it lah bagi aku. Walaupun dia well lambat pasal saving, dia banyak komitmen, tapi disebabkan dia tahu apa yang dia buat, dia sedar apa planning dia stick to the plan. So dia still make it untuk survive lah. So aku rasa benda tu bagus lah. Dia tak kisahlah kau start lambat, aware lambat, ataupun aware, kalau kau aware awal pun tapi kau tak buat apa-apa, still same, right? Macam kau ada duit tapi kau tak ada kepala otak, duit kau akan stay macam tu juga. So sama lah macam case Nedi ni. Walaupun dia start lambat, aku bukan nak cakap tak bagus, bagus. Dia bagus sebab dia dapat duit, dia terus invest. Yang tu bagus. Dalam case ni maybe ramai yang macam case Nedi lah. Aku assume yang maybe ramai yang aware lambat. Contohnya macam dah masuk U baru rasa banyak syak nak guna duit. Maybe begitu. Aku assume-nya begitu. Sebab apa aku cakap begitu? Sebab aku pun sebagai seorang loko pun aware benda ni bila aku start ambil diploma, bila aku duduk dalam universiti. So baru aku realise yang banyak gila benda yang aku kena bayar. Banyak gila benda yang nak pakai duit, nak joli, nak isi minyak motor, nak makan, nak minum, nak beli buku, nak beli tiket balik, nak beli macam-macam lah kan, keperluan harian ke apa ke. And that's why aku assume yang ramai maybe akan aware dengan untuk saving ni bila dia ada komitmen yang perlu dituruti. Maybe tak semestinya kau student, maybe bila kau dah start kerja, maybe lepas kau SPM kau terus kerja, and masa tu baru kau realise yang bila dah kerja ni kau kena ada something kau kena bayar, ada something kau kena commit, ada something yang banyak lah kena pakai duit. Mungkin time tu kau aware, right? So daripada, kalau kita nak summarizekan lah, daripada case dan case Nedi ni, dua-dua ni ada beza dia. Macam ada perbezaan dia yang macam dia start awal and then terus bertindak, but Nedi dia start lambat tapi dia terus bertindak once she realise, which is good. So tak kisah kalau korang lambat atau cepat sedar, tapi tindakan korang lepas korang sedar itu yang menjamin korang punya kejayaan atas saving ataupun financial management ni lah. Well, aku sangat berharap yang podcast ni dapat membuka mata kepada semua, terutama kepada student-student yang mungkin tak masuk lagi ke dalam alam pekerjaan, ataupun student yang masih lagi belum sambung ke diploma, masih dari dalam perjalanan nak naik ke maybe STPM ataupun ke atas, makin atas lah. Which is penting untuk, ni crucial juga lah untuk korang buat decision daripada sekarang. So dia mungkin korang tak akan nampak sekarang, korang akan nampak nanti. So kalau korang plan daripada sekarang, insyaAllah semuanya akan baik-baik saja. So aku rasa itu saja untuk hari ni, and thank you sebab mendengar. And kalau korang ada komen-komen yang maybe korang ada cara saving ataupun korang ada investment yang korang rasa kita patut invest tu, korang boleh komen. Atau korang ada idea-idea pasal topik-topik yang berkaitan ataupun topik-topik yang baru, korang boleh komen ataupun korang boleh DM kita orang dekat IG. Kita orang ada dekat Twitter. So tak ada masalah, korang boleh just DM kita orang, and kita akan respon lah seawal yang boleh. So thank you for being with us. Harapnya jumpa lagi pada next episode. Stay with us, stay tuned. Jumpa lagi next time. Bye.